Baiklah, untuk butiran lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Nadia Muhsin. Jadi Nadia, apakah perkembangan dari Jakarta dan apa proses seterusnya hasil perhitungan awal yang memihak kepada Jokowi? Silakan. Baik, ini merupakan perhitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey di Indonesia dan untuk maklumat ia bukanlah keputusan rasmi yang diperolehi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia KPU, akan tetapi pada kebiasaannya daripada lazimnya yang diamalkan di Indonesia ini keputusan antara keduanya tidak akan jauh berbeza. Bagaimanapun KPU dijangka akan mengumumkan keputusan rasmi pada bulan depan dan dalam tempoh itu juga pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya boleh mengemukakan bantahan dan perkara ini boleh dibawa ke Mahkamah Perlembagaan untuk dibahaskan lagi sebelum keputusan rasmi dibuat jika terdapat bukti yang kukuh untuk menyokong kenapa bantahan itu dibuat. Begitu. Baik Nadia, bagaimana pula dengan reaksi pencabar Jokowi iaitu Prabowo Subianto di sana? Ya, sudah tentunya dari kubu lawan iaitu Prabowo Subianto sudah tentunya tidak berpuas hati dengan keputusan ini dan beliau sendiri telah mengumumkan bahawa pihaknya telah memenangi pilihan raya ini. Akan tetapi sudah kita menjangkakan Prabowo Subianto akan mengemukakan bantahan kepada Mahkamah Perlembagaan. Terdahulu ketika beliau membuang undi di Hambalang, beliau telah menyatakan keyakinan beliau untuk memperolehi lebih daripada 63% daripada sokongan pengundi ketika pilihan raya ini. Jadi kita mungkin akan dapat melihat beliau berespon dengan lebih agresif dalam masa beberapa hari ini. Apapun itu keputusan rasmi, sekali lagi saya tekankan, hanya akan diketahui pada bulan depan. Begitu. Sementara itu, pengundi Indonesia rata-rata menyuarakan hasrat agar pembangunan di negara itu dapat diteruskan selepas pilihan raya, terutamanya di kawasan pedalaman dan kampung. Agar dilanjutkan kembali untuk pembangunan di wilayah-wilayah daerah, khususnya pedesaan yang selama ini presiden-presiden sebelumnya belum ada. Setelah presiden ini kita sudah mulai dibangun di pedesaan, jembatan-jembatan diperbaiki. Ya, kita meminta mudah-mudahan warga masyarakat sekitar sadar akan hal-hal seperti ini. Pokoknya siapa aja yang naik itu nanti bisa membawa rakyat Indonesia ke arah yang ini gitu, yang benar gitu. Dalam pada itu, petugas pilihan raya di sebuah daerah di Jawa Timur memilih pendekatan unik untuk cuba menarik minat pengundi. Pasukan petugas di tempat pemungutan suara TPS 005 di Babat Jerawat Pakal, Kota Surabaya dilihat mengenakan kostum adiwira ketika menjalankan tugas. Seramai 9 petugas kesemuanya ditempatkan di sini bagi melayan kira-kira 261 orang pengundi berdaftar di kawasan ini. Menurut Ketua Petugas Daerah, langkah ini diambil khusus untuk menarik minat pengundi muda dan pengundi kali pertama. Dalam pilihan raya kali ini, kira-kira 193 juta penduduk daripada keseluruhan 264 juta penduduk Indonesia layak mengundi. Ini kali pertama Indonesia mengadakan pemilihan presiden, parlimen dan tempatan pada hari yang sama. Lebih 245,000 calon bertanding bagi merebut 20,392 kerusi parlimen dan legislatif tempatan. Selain memilih calon presiden, pengundi juga memilih 575 anggota Dewan Perwakilan. Kelompok muda berusia 35 tahun ke bawah yang celik internet pula mewakili 40% daripada jumlah pengundi. Pada 2014, 134 juta penduduk keluar menunaikan tanggungjawab berbanding 122 juta pada 2009 dan 119 juta pada 2004.